Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Dr. Aila Abdul Latif. Anda sedang menonton VC. Dalam memastikan keupayaan kita melangkah ke negara maju menjelang 2030, ianya melibatkan transformasi pentadbiran secara menyeluruh. Dan dalam hal ini, perancangan harus dibuat dengan teliti di peringkat induk. Dalam episod kali ini, kita akan melihat dari perspektif transisi dan transformasi di peringkat negeri melalui perancangan dan koordinasi sumber. Bersama saya pada hari ini adalah tetamu jemputan kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Abdullah Haji Zaidil, pengarah di Unit Perancang Ekonomi Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesediaan untuk hadir bersama-sama dalam rancangan visi pada hari ini. Sama-sama. Okey, baiklah Doktor. Transformasi dilihat sebagai satu langkah ke arah perubahan untuk mencapai wawasan kemakmuran dan kemajuan yang lebih tinggi. Jadi dalam memacu transformasi di peringkat negeri, apakah kelainan dan keistimewaan intipati pelan transformasi negeri Sarawak itu sendiri? Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk program ini. Bagi saya menjelaskan lagi kedudukan perancangan dan usaha kerajaan negeri untuk membangunkan negeri Sarawak ke arah negeri yang membangun pada tahun 2030. Jadi untuk menjawab soalan doktor tadi, apakah kelainan pelan transformasi negeri untuk mencapai negeri maju pada tahun 2030, maknanya 10 tahun daripada sekarang. Kita di peringkat negeri dalam membuat bermacam perancangan, seperti kita telah mengaturkan beberapa program-program, usaha-usaha untuk ke arah pembangunan negeri lah. Dari segi strateginya, kita lebih kepada agresif strategi, di mana kita cuma ada 10 tahun, iaitu melalui rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13. Setiap satu rancangan seperti doktor tahu, rancangan Malaysia itu ada merangkul 5 tahun, so maknanya kita ada 10, 2 rancangan Malaysia. So jadi untuk rancangan Malaysia ke-12 yang akan datang, tahun 2021 ke 2025, kita transformasi adalah ke arah pembangunan infrastruktur, menyediakan infrastruktur yang mencukupi untuk dijadikan lonjakan kepada usaha ke arah negeri membangun 2030, di mana waktu itu adalah untuk rancangan Malaysia ke-13. So dari segi penyediaan infrastruktur ni tidak semestinya cuma jalan, semestinya merangkumi lain-lain usaha. Jadi seperti doktor lihat sekarang, rancak di apa yang diperlakukan oleh kerajaan negeri adalah pembangunan jalan-jalan pesisir, jalan-jalan menghubungi luar-luar bandar, termasuk jambatan bernilai beratus juta dan berbilion adanya. So, jadi kita lihat usaha-usaha kerajaan ini menyediakan infrastruktur itu, infrastruktur jalan, connectivity dia kata. Jadi connectivity ini juga melibatkan internet. So dalam masa yang sama kita kerajaan negeri menekankan pentingnya hubungan dengan luar bandar ni, yang mana di bandar-bandar ni telah lama wujud connectivity ni dari segi internet connectivity. Jadi usaha kerajaan sekarang adalah untuk memanjangkan usaha ini kepada luar-luar bandar supaya pihak penduduk-penduduk luar bandar tidak ketinggalan. Di samping jalan-jalan tadi, jambatan-jambatan tadi, kita hubungkan dengan hubungan internet. Di samping itu kita memastikan penduduk-penduduk luar bandar ni menikmati apa yang dinikmati oleh dalam bandar, seperti air yang mencukupi. Kita faham bahawa kalau kita nak membangun bandar-bandar, kampung-kampung, dusun-dusun ini, kita perlu mereka ada utility ataupun dalam bahasa Melayu dia kemudahan asas. Contohnya electricity, elektrik, air dan sebagainya. Itulah antara. Setelah mengenal pasti dari segi perancangan yang akan dibuat, kita mementingkan perhubungan yang menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar untuk memastikan kemajuan itu seimbang dan sama rata. Apa faktor yang dititik beratkan dari segi pelaksanaan? Mungkin doktor boleh menyentuh dari segi
koordinasi sumber. Okey, dari segi pelaksanaannya, kita mementingkan pembangunan sumber manusia. Hmm. Dalam perancangan itu kita harus ingat Hmm. bahawa dengan adanya talent ataupun Hmm. anak-anak muda ni, Hmm. anak-anak muda Sarawak, Hmm. dari segi kemampuan mereka untuk merealisasikan usaha ni, rancangan akan tinggal sebagai rancangan kalau tidak diusahakan. Betul. Jadi pengusaha itu adalah rakyat Sarawak. Jadi pentingnya kita menekankan pembangunan talent ataupun sumber manusia ini supaya mereka akan dapat membantu dan dalam masa yang sama menikmati usaha-usaha ini. Saya tertarik dengan pandangan yang melihat kepada penyediaan dan persiapan ke arah tenaga mahir itu sendiri. Sekiranya ada secara spesifik latihan-latihan yang dibuat melalui perancangan peringkat negeri. Seperti doktor tadi sebutkan, apakah perancangan yang diusahakan. Saya terangkan tadi bahawa kita menyediakan infrastruktur termasuk dari segi connectivity internet. Jadi kita seperti doktor tahu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita sekarang, dia memperkenalkan digital economy. Konsep di mana banyak yang belum tahu lagi tentang apa itu digital economy. Sebenarnya satu ekonomi yang berasaskan teknologi digital. Jadi dari segi pembangunan talent tadi, untuk menjawab soalan doktor tadi, adalah apakah aspek pembangunan ini kan. Jadi kita membangun macam for example kita adakan Sentex for example, di mana mereka menitik beratkan skill and upskilling of this talent dari segi apa yang terkini. Contohnya dari segi digital, pengetahuan mechanical, all this. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, ianya adalah koordinasi sumber yang dipadankan dengan keperluan tenaga mahir, di mana kita membuatnya seiring dengan kepakaran digital dari segi latihan-latihan yang ditawarkan kepada tenaga mahir kita. Seperti doktor faham, kita di Sarawak ni kita ada 2.8 juta penduduk. Daripada 2.8 juta penduduk ni lebih kurang 50% adalah di kalangan umur yang lanjut, produktif. Dari segi produktif ni 50%, kita harus faham bahawa kita banyak orang Sarawak ni migrate ataupun bekerja di luar-luar. Daripada 50% tinggal 30%. Yang ada 30% ni yang produktif ni, kita harus memberi penekanan kepada teknologi kerana kita ni tak banyak. 30% daripada 2.8 juta is about 450,000, 350,000 macam tu. So jadi dengan bilangan yang sikit ni, untuk meningkatkan produktiviti mereka, kita harus menekankan knowledge ekonomi. Kita tidak hendak melatihkan mereka ni untuk membuat kerja-kerja buruh. Yang mana less productivity. So makna kita kena memperkenalkan teknologi serta pembangunan cara membangunkan mereka ni, kita harus menekankan teknologi. Jadi sangat-sangat penting di peringkat perancangan itu sendiri untuk transformasi sesebuah negeri, kita melihat dengan berhati-hati dari segi tenaga kerja dan tenaga mahir yang akan bergerak sejajar dengan keperluan industri dan teknologi digital itu sendiri. Kita akan mengulas lebih panjang lagi mengenai peranan dan potensi-potensi transformasi melalui transformasi ini. Tetapi kita akan berhenti untuk berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, kita kembali semula membincangkan berkenaan dengan aspirasi kemajuan melalui pelan transformasi. Baiklah doktor, tadi kita berbincang mengenai pemadanan sumber bersama dengan tenaga mahir yang kita ingin hasratkan untuk mereka bersama-sama menjadi salah satu tenaga yang akan menyumbang kepada produktiviti dan kemajuan negeri Sarawak. Jadi sekiranya kita boleh memadankan juga latihan-latihan ini dengan sektor-sektor yang dikenal pasti akan memberikan pulangan atau potensi yang baik kepada negeri, mungkin doktor boleh memberikan sedikit sebanyak gambaran sektor mana yang sebenarnya mungkin sangat-sangat penting dan terlibat dalam transformasi ini. Satu soalan yang tepat, doktor.
Doktor. Saya rasa inilah perlu saya kongsikan kepada masyarakat umum di luar sana, di mana di bawah rancangan Malaysia ke-12, kita ada mengenal pasti beberapa sektor yang kita rasakan yang boleh menyumbang kepada inisiatif-inisiatif yang kita hasrat dan untuk dicapai sebagai negeri yang maju 2030. Contohnya pertanian secara komersial, yang mana sebelum ini belum dilakukan. Sebelum ini sektor pertanian di Sarawak adalah subsisten, maksudnya kita tanam sendiri, ada yang lebih tu kita jual. So ini adalah merupakan culture ataupun cara hidup pertanian, kebiasaan yang berasaskan tradisi. Ya, tradisi seperti sekarang. Tapi dengan cara kita nak membangunkan Sarawak sebuah negeri maju, kita menukar konsep di mana kita menggalakkan pertanian secara komersial, secara perniagaan, secara komersial, di mana kita membangunkan tanah besar. Sebelum ini kita lihat pertanian cuma melibatkan palm oil ataupun kelapa sawit, getah dan lada, yang itu merupakan komoditi. Seperti Doktor faham, komoditi harga dia turun naik dan tidak stabil. Tetapi kalau kita melihat dari segi cash crop, for example, dari segi tanaman cash crop lah, yang dalam masa 3 bulan, 6 bulan boleh menghasilkan buah. Jangka pendek, tanaman jangka pendek. Jadi dari segi, kalau dibuat dari segi komersial dengan tanaman jangka pendek ni, petani ni dapat menikmati hasil tuaian mereka dengan dalam masa jangka yang pendek dengan volume yang besar dan untuk diekspor. So itu satu. Dari segi yang kedua, kita melihat bahawa sektor industri, di mana kita menggalakkan value add ataupun nilai tambah dari segi pengeluaran. Kita tidak berminat cuma mengeluarkan LNG contohnya. Padahal di bawah natural gas ni ataupun gas asli ni, apa yang berlaku sekarang, gas asli ni dikeluarkan, diproses menjadi LNG dan diekspor ke Jepun, ke Korea. Tapi kita lebih menggalakkan kepada gas ni selain daripada LNG, kita membawa kepada downstream, midstream, iaitu macam contohnya metanol. Metanol ni kita tidak cukup dari segi cuma metanol, tapi kita further downstream, kita buat formaldehyde, kita buat polypropylene gitu. Dia banyak lagi. As they go further downstream ataupun dia pergi ke hiliran, nilai dia lagi tinggi. So maknanya dengan jumlah yang sikit kita dapat menghasilkan pendapatan yang banyak. Saya ambil contohlah, Doktor. Contoh kita lihat air. Kalau kita lihat air, kalau kita 1 liter air kita ambil daripada daripada tap ataupun daripada pipe, harga dia lebih kurang 20 sen. Kalau air yang sama itu kita masukkan dalam botol dan dibotolkan, jadi RM1.50. Yang 20 sen tadi jadi RM1.50. That is the power of downstream. Yang botol plastik tu tadi RM1.50. Kalau air tu yang sama tu dibotolkan daripada botol kaca, dicantikkan botol tu jadi RM3. Ia lebih kepada value added proses yang kita hendak tekankan selepas ini. That's right. Itulah sektor-sektor, contohnya sektor pertanian, hasil bumi kan. Kita tidak bergantung kepada cuma LNG, kita ingin mengekspor. Sarawak ingin menjadi. Sebab itu kita, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengumumkan itu, Kerajaan Negeri Sarawak telah membeli sebidang tanah 1,000 ekar di Tanjung Kidurong untuk ditukarkan menjadi hub petroleum. Okey. Banyak yang kita boleh ketahui selepas ini kerana melihat daripada pengenalpastian sektor dan kita hendak memberi fokus kepada pelaburan jangka panjang, memerlukan kolaborasi dan integrasi yang bersifat inklusif. Tetapi kita akan mengupas persoalan integrasi yang inklusif ini dengan lebih detail atau lebih terperinci selepas berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama episod VC kita pada hari ini. Dan kita masih bersama dengan tetamu jemputan Profesor Madya Dr. Muhammad Abdullah Haji Zaidil. Baiklah Doktor, tadi kita membincangkan tentang cabaran dalam proses transformasi negeri secara keseluruhan.
Dan doktor ada menyatakan tentang wujudnya keperluan untuk kedua-dua belah pihak, iaitu di pembangunan luar bandar dan pembangunan bandar itu seiring. Dan sekiranya boleh kita mengulas sedikit sebanyak, apakah cabaran dalam mengurangkan jurang sosioekonomi di bandar dan di luar bandar? Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa migration of population from rural area ke bandar adalah satu fenomena yang kita semua ketahui. Itulah antara satunya cabaran yang kita hadapi, di mana anak-anak muda yang mempunyai tenaga tidak berminat untuk mengusahakan usahawan di tempat asal mereka di luar bandar, dan mencari jalan mudah untuk berpindah ke bandar untuk mencari lebih peluang. Itu ada menjadi lumrah kehidupan. Jadi antaranya adalah untuk mengadakan kemudahan-kemudahan yang serupa, kalau tidak sama, serupa dengan apa yang ada di bandar di luar bandar. Jadi berbalik kepada isu infrastruktur, Ya, infrastruktur dan konektiviti internet. Jadi kita nak membangunkan luar bandar supaya lebih kurang sama dengan apa yang yang penduduk di bandar menikmati di luar bandar. Dengan adanya hubungan ini, kita merasakan ia boleh mendekatkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar. Sebab itu Kerajaan Negeri Sarawak menekankan pembangunan luar bandar, di mana untuk memberi peluang kepada penduduk-penduduk luar bandar menikmati kemudahan yang dinikmati oleh penduduk di bandar. Jadi cabarannya sebenarnya kalau kita lihat di sini, bila melihat intipati asas mengapa berlakunya permasalahan ini adalah kita perlu menjadikan mereka berasa selesa dengan kemudahan asas, dengan kebolehcapaian digital. Betul. Dan ini akan menyebabkan mereka berasa selesa dan akan terus memajukan di mana mereka berasal. Contohnya Amrila, sekolah. Kita tengok sekolah. Sebelum ini kita dapat melihat banyak sekolah-sekolah daif yang terdapat di luar bandar. Dan kita merasakan, Kerajaan Negeri merasakan dengan adanya pendidikan ini, ia boleh merubah kehidupan sebuah keluarga daripada miskin kepada yang lebih orang kata lebih meningkat kehidupan mereka. Jadi penekanan kepada pendidikan itu, sebab itu Kerajaan Negeri menekankan bahawa sekolah-sekolah daif ini diperbangunkan semula. Dimajukan semula bagi kemudahan seperti yang anak-anak di bandar menikmati. So, maksudnya sekiranya saya boleh mencelah. Dalam kita meniti proses transformasi ini, sekiranya dari pihak doktor sendiri melihat kita sebenarnya berada di tahap mana sekarang, mungkin dari segi peratusan kita dalam menghala ke arah kemajuan yang kita ingin capai pada tahun 2030, pada tahun ini ataupun jangka pendek ini kita berada dalam fasa yang mana? Okey. Setakat ini kalau kita melihat kepada data yang kita ada, Sarawak menikmati pertumbuhan GDP dalam lebih kurang 4.5 ke 5% setiap tahun macam itu mendata. Dari tahun ke tahun kita punya GDP adalah antara 4.5 ke 5%. So jadi dengan hasrat ni kita hendak melihat lonjakan ekonomi kita ke 8% by the time 2030. Maknanya untuk mencapai itu, pendapatan negeri secara kasar sekarang adalah 191 bilion untuk setahun. Kita nak melihat dan mencuba sedaya upaya kita dengan strategi-strategi yang ada untuk mencapai 282 bilion dari segi pendapatan negeri. Jadi untuk mencapai 282 bilion itu, kita memerlukan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% GDP. Untuk itu kita harus merancang di mana Gini coefficient kita ni boleh mencapai tahap sebuah negara yang maju. Jadi untuk Gini coefficient ada jurang pendapatan penduduk kan. So jadi kalau kita lihat dari segi idea untuk membangun adalah secara holistik ataupun inklusif untuk semua masyarakat, biar dia luar bandar ataupun dia di bandar. So itulah hasrat Kerajaan Negeri untuk melihat penduduk luar bandar dapat menikmati kemudahan, kalau tidak sama, lebih kurang sama dengan penduduk di bandar, dan
dapat mencapai kemajuan dari segi pendidikan, dari segi pendapatan, dari segi hubungan, kepuasan hidup. Itulah hasrat kita untuk melihat semua rakyat Sarawak dapat menikmati kehidupan pertumbuhan ekonomi secara bersama. Baiklah, terima kasih Doktor. Begitulah harapan dan inspirasi yang dikongsikan dalam meniti pelan transformasi negeri Sarawak menjelang 2030. Dan untuk akhir kata, sekiranya Doktor boleh kongsikan bersama penonton, bagaimana agaknya kita hendak memastikan segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengambil peranan dan menjadikan pelan transformasi ini sebagai langkah kita bersama menuju ke arah kemajuan. Untuk pengetahuan semua kita yang berada di negeri ini, setiap individu, setiap masyarakat, setiap kaum, setiap bangsa, setiap agama di negeri Sarawak ini, kita saling perlu memerlu. Maknanya kita perlu bersatu untuk sama-sama memajukan negeri Sarawak ini. Saling menyokong. Yes, dan saling menyokong dan membantu usaha-usaha kerajaan ini dengan bersatu dan dengan keinginan bersama untuk memajukan negeri, bukan untuk kita, untuk anak cucu kita nanti. So, program-program yang diusahakan oleh kerajaan ini tidak semestinya hari ini buat terus menjadi. Dia memakan masa. Jadi dalam masa itu, di mana perlunya kita dari kaum Iban, Bidayu, Cina, Melayu, Melanau, India, kita harus bersatu sebagai rakyat Sarawak untuk memastikan kemakmuran ini terus dinikmati oleh masyarakat, di mana telah kita mencapai kemakmuran pada tahun 2030. Itu adalah kemakmuran untuk kita bersama-sama berkongsi untuk kebaikan dan kepelbagaian yang akan membantu ke arah kemakmuran bersama. Ya, betul. Okey, terima kasih Doktor. Saya rasa menginspirasikan perbincangan kita pada hari ini dan berharap proses transformasi yang dirancangkan akan bergerak dengan baik seperti yang kita rancangkan. Betul. Sebagai anak Sarawak adalah sangat-sangat perlu untuk kita bersama-sama bergerak seiring dengan pelan transformasi yang diinginkan dan diimpikan ke arah kemajuan. Dan sekian untuk episod kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada episod akan datang. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.